Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua anak-anak didik Ustazah tahun 5. Hari ini kita nak buat kelas PDPR bersama dengan Ustazah Fini. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membaca doa dahulu diikuti dengan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, selawat bersama-sama dengan Ustazah ya anak-anak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Okey. Selawat yang Ustazah baca ni namanya adalah selawat Jibril. Selawat yang paling ringkas. Tapi manfaatnya sama kan? Bila kita selawat sekali, Allah selawat pada kita 10 kali. Sama je baca yang panjang ke, baca yang pendek ke, sama je. Allah akan balas juga kan? Okey, jadi disebabkan dia ni pendek, anak-anak bolehlah amalkan kan? Buat sokmo-sokmo dekat rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Sambil nak main game tu pun boleh. Anak-anak buat sahaja sokmo-sokmo. Selawat Jibril namanya. Sallallahu ala Muhammad. Jom kita tengok. Sirah tahun 5. Bab 2, tajuknya kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subtopiknya penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang terakhir ya anak-anak untuk tahun 5 ni. Maknanya dah khatam lah. Selepas bab ni anak-anak dah khatam dah. Daripada tahun 1 sampailah ke tahun 5. Lepas ni kita bolehlah buat ulang kaji untuk UPKK pula kan. Okey, jom kita tengok. Okey, siapa dia? Khalifah Islam yang pertama. Dia ada 4 orang. Yang pertama Khalifah Saidina Abu Bakar. Yang kedua Saidina Umar. Yang ketiga Saidina Uthman. Yang keempat Saidina Ali bin Abi Talib. Okey, kita tengok anak-anak boleh buka buku teks muka surat 45. Penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau tengok kat sini nama penuh Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah Al-Tamimi. Okey. Gelaran Abu Bakar As-Siddiq kerana pendiriannya selepas yakin dan membenarkan apa sahaja perkara yang perkara dan perlakuan Rasulullah. Tarikh lahir 2 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat lahir Mekah Al-Mukarramah. Keturunan bangsawan Arab Quraisy. Bangsawan juga ya. Okey, jawatan Khalifah Islam yang pertama pada tahun 11 Hijrah, memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Tarikh dan sebab meninggal dunia. Tahun ke-13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Sama dengan tarikh kewafatan Nabi Muhammad. 63 tahun juga kan? Umur sama. Okey. Jatuh sakit beberapa hari kerana cuaca terlalu sejuk. Kita semak dalam buku teks sekarang. Muka surat 45. Okey, biodata Saidina Abu Bakar. Nama asal Saidina Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Pernah keluar UPKK. Jadi anak-anak kena ingat nama ni. Okey. Ayahanda beliau bernama Abu Quhafah bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tim bin Marat At-Tamiyah Quraisy. Bonda beliau bernama Salma bin Saharain bin Umar. Beliau berketurunan bangsawan Quraisy. Selepas beriman kepada Allah Ta'ala, beliau lebih dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dilahirkan pada tahun kedua, yakni tahun gajah. Pada tahun kedua selepas tahun gajah.
Okay, beliau menjadi sahabat karib Rasulullah sejak kecil, sebelum baginda dilantik menjadi utusan Allah. Beliau bekerja sebagai peniaga dan usahawan yang berjaya. Selepas beriman kepada agama Tauhid, beliau menumpukan usaha kepada dakwah Islam. Saidina Abu Bakar merupakan orang dewasa lelaki pertama yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula masuk Islam. Saidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah yang pertama dalam Islam selepas kewafatan Rasulullah pada tahun ke-11 Hijrah bersamaan dengan 632 Masihi. Beliau memegang jawatan sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia pada malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun dan disemadikan bersebelahan dengan makam Nabi. Sebab itulah kalau kita pergi ke Madinah, dalam makam tu semua ada kan? Makam Nabi Muhammad, makam makam Nabi Muhammad, Saidina Umar, Saidina Osman, Saidina Abu Bakar. Okey. Okey anak-anak. Siapa pernah dengar lagu ni? Saidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah, membenarkan kata-kata biarpun tiada siapa percaya. Itu adalah lagu puji-pujian buat Saidina Abu Bakar, nyanyikan oleh Omar dan Hana kan? Saya yakin semua dah pernah dengar. Sebab Saidina Abu Bakar ni dia seorang usahawan yang berjaya, bahkan sangat-sangat kaya lah pada zaman itu. Banyak membantu Islam dan dermawan yang paling pemurah. Bila Nabi kata siapa yang suka menderma ni dapat pahala macam ni, Abu Bakar mendermakan keseluruhan harta dia ke jalan dakwah untuk meningkatkan lagi, meramaikan lagi orang masuk Islam. Mendermakan semua. Sebab bila Nabi tanya, kenapa kau mendermakan semua? Dia kata, kerana aku yakin aku ada Allah dan Rasul. Tak perlu dah harta-harta, Allah akan tolong. Macam mana pun Allah akan beri juga rezeki kot mana-mana kan. Sebab pahala sedekah ni memang kita tahulah besar kan. Satu kita bagi kat orang, Allah bagi 10 balik kat kita kan. Okey. Anak-anak kena ingat ya, nama. Okey, bila pelantikan, kena ingat. Okey, dan gelaran dia kan, gelarannya Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah. Kena ingat tu. Okey. Peribadi Saidina Abu Bakar memiliki akhlak yang mulia. Beliau merendah diri, berani dan tegas, amanah dan jujur, tidak pernah minum arak, berhemah tinggi dan bijak, cekal hati dan pemaaf, bersikap dermawan dan suka berbuat kebajikan. Semua ini adalah sifat-sifat Nabi Muhammad. Kerana apa? Saidina Abu Bakar ini memiliki sifat-sifat seperti Nabi Muhammad? Kerana beliau berkawan dengan Nabi Muhammad sejak kecil lagi. Sejak Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya Aminah. Umur Nabi masa tu 6 tahun. Dah berkawan dengan Nabi. Sejak kecil lagi dah berkawan dah. Dah kenal dan masak dengan perangai Nabi. Dan terbawa-bawa ke dalam diri Abu Bakar, Saidina Abu Bakar. Dah terbawa-bawa dah sifat Nabi ni. Seolah-olah Abu Bakar ni jermaan kan. Sifat-sifat ni. Sifat Rasulullah ni. Walaupun Rasulullah adalah insan yang paling baik. Sehingga sahabat-sahabat baginda memiliki sifat-sifat yang terpuji seperti Nabi Muhammad. Hebat Nabi Muhammad mengasuh sahabat-sahabat dia kan. Okey. Tengok. Memiliki akhlak yang mulia memanglah. Suka merendah diri. Seorang yang memang low profile. Lebih suka bukanlah seperti Saidina Umar. Saidina Umar lebih tegas. Okey kan? Jadi Abu Bakar ni lebih merendah diri, amanah dan jujur. Sama seperti sifat-sifat Nabi Muhammad. Bahkan selepas kewafatan Nabi Muhammad, pernah Abu Bakar bertanya dengan anak andanya Sayyidatina Aisyah, isteri tercinta kan Nabi Muhammad.
Apa lagi sifat-sifat Nabi, apa lagi yang Nabi Muhammad buat yang aku tak buat? Abu Bakar tanya macam tu. Kan? Sampai macam tu sekali. Seolah-olah dia nak ikut apa yang sahaja yang Nabi buat. Kan? Apa sahaja yang Nabi buat tu seperti satu kewajipan ke atas diri dia. Sebagai sahabat Nabi Muhammad. Amanah dan jujur, tidak pernah minum arak, sama seperti Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad tak pernah minum arak daripada kecil. Walaupun nak pergi ke pesta tertidur kan. Samalah seperti Abu Bakar ni. Mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Kita boleh tak? Kita boleh tak nak mencontohi akhlak Rasulullah? Boleh. Boleh. Kalau Saidina Abu Bakar boleh, kenapa kita tak boleh kan? Kita pun boleh mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Okey. Kita tengok lagi Perlantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah. Rasulullah tidak meninggalkan wasiat mengenai bakal pemimpinnya. Kaum Muhajirin, Ansar dan Bani Hashim mencadangkan nama-nama dari kaum masing-masing nak menggantikan Rasulullah. Berlakulah perbincangan kan, mesyuarat. Sebab memang itulah yang dilakukan di zaman Nabi Muhammad pun, masa zaman Muhammad masih hidup pun. Apa-apa keputusan dilakukan dalam keadaan mesyuarat kan. Kaum Ansar bermesyuarat di balai Bani Sa'adah untuk melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Dalam mesyuarat itu, Abu Ubaidah mencadangkan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dan telah disetujui dan telah disokong oleh Umar Al-Khattab. Lalu mereka berbai'ah Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Anak-anak boleh buka buku teks ya. Ustazah baca muka surat 46. Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah dengan tidak meninggalkan wasiat mengenai bakal pemimpin umat Islam. 3 kumpulan utama iaitu kaum Muhajirin, Ansar dan Bani Hashim masing-masing berpendapat bahawa orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin ialah dari kaum mereka. Mestilah kan dia nak lantik kaum mereka lah jadi pemimpin. Kaum Muhajirin melihat ada 3 tokoh utama daripada kaum mereka iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Khattab dan Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kaum Ansar menjelaskan bahawa ada 3 tokoh daripada kalangan kaum mereka yang layak dilantik menjadi pemimpin iaitu Sa'ad bin Ubadah, Habbah bin Manzir dan Bashir bin Sa'ad. Bani Hashim menegaskan bahawa Saidina Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang paling layak menjadi khalifah. Ketika keluarga Rasulullah sibuk menguruskan jenazah baginda, kaum Ansar bermesyuarat di balai Bani Sa'ad untuk melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Perkara ini diketahui oleh Saidina Abu Bakar, Saidina Umar dan Abu Ubaidah sebagai tokoh daripada kalangan kaum Muhajirin. Mereka pergi ke balai Bani Sa'adah dan bermesyuarat dengan ketua kaum Ansar iaitu Sa'ad bin Ubadah, Habib bin Munzir dan Bashir bin Sa'ad. Keadaan menjadi tegang seketika apabila Habib mencadangkan agar dilantik 2 orang khalifah memimpin umat Islam. Cadangan ini ditentang oleh Saidina Umar radhiyallahu anhu. Ketegangan tersebut dapat diredakan oleh Abu Ubaidah. Kedua-duanya membantah. Lalu Abu Ubaidah mencadangkan Saidina Abu Bakar menjadi khalifah kepada umat Islam. Cadangan Abu Ubaidah itu disokong oleh Saidina Umar. Kemudian semua yang hadir melakukan bai'ah dengan Saidina Umar sebagai khalifah Islam yang pertama. Bai'ah ini dikenali sebagai As-Saqifah. Selepas itu mereka membuat bai'ah yang kedua bersama dengan orang ramai di masjid yang dinamakan Bai'ah Kubra. Saidina Ali bin Abi Thalib tidak bersetuju dengan pelantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama kerana ketika
keputusan itu dibuat keluarga Rasulullah iaitu Bani Hashim tidak diajak berunding. Sebab itulah Saidina Ali bin Abi Thalib lambat berbai'ah dengan Saidina Abu Bakar. Yakni 6 bulan selepas peristiwa di balai Bani Sa'adah itu. Ucapan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam pertama. Ini ucapan dia lah. Wahai manusia, aku telah dilantik sebagai pemimpin kepada kamu. Aku bukanlah orang yang berbaik dalam kalangan kamu. Aku bukanlah orang yang terbaik dalam kalangan kamu. Jika aku berlaku baik dalam urusanku, sokonglah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka betulkan aku. Saidina Abu Bakar kata, jujur dan satu amanah dan dusta adalah khianat. Jujur adalah satu amanah dan dusta adalah khianat. Orang kuat di antara kamu adalah lemah, sehingga hak orang-orang lemah aku tarik daripadanya. Orang kuat di antara kamu adalah lemah. Lagi apa lagi? Orang yang lemah di antara kamu pada aku adalah kuat, sebab aku akan kuambil haknya itu daripada orang kuat. InsyaAllah, janganlah kamu menghentikan jihad. Kamu tidak ditimpa kehinaan. Taatlah kepada aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi kalau aku melanggar perintahnya, janganlah ikut aku lagi. Berdirilah untuk menunaikan solat. Semoga Allah merahmati kamu. Itu kata-kata daripada Saidina Abu Bakar. Okey. Jom kita tengok lagi. Jasa dan sumbangan Saidina Abu Bakar. Memerangi golongan yang enggan memberi zakat. Mengekalkan keimanan dan yang telah diasaskan oleh Rasulullah. Berjaya memerangi golongan orang yang mengaku Nabi. Syariat Islam berkembang ke negara Parsi dan Rom. Berusaha mengumpulkan Al-Quran. Ini antara jasa-jasa dan sumbangan Abu Bakar As-Siddiq. Jasa, okey, kalau buka buku teks boleh tengok muka surat 48 . Jasa Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq seorang khalifah yang berjaya meneruskan perjuangan yang telah diasaskan oleh Rasulullah. Beliau menjalankan pemerintahan dengan adil dan sentiasa mengutamakan kepentingan agama, masyarakat dan negara daripada kepentingan peribadi. Antara jasa-jasanya adalah seperti yang saya baca tadilah, memerangi golongan yang enggan membayar zakat, mengekalkan keimanan dan yang telah diasaskan oleh Rasulullah, dan berjaya memerangi golongan yang mengaku Nabi. Selepas je kewafatan Nabi ni, ramai sangat orang Islam yang mengaku menjadi Nabi. Yang ini pun nak jadi Nabi, yang itu pun nak jadi Nabi. Padahal semua dah tahu kan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tapi nak mengaku juga. Sebab itulah Saidina Abu Bakar ni banyak memerangi golongan-golongan yang mengaku Nabi. Sampai sekarang pun ada lagi kan. Contohnya Yapin tu. Mengaku jadi Nabi kan. Padahal kita dah tahu Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Islam berkembang ke negara Parsi dan Rom. Terus berkembang. Begitulah yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak bolehlah buka lagu Ummah Hana tu kan, tajuknya Saidina Abu Bakar. Boleh dengar, boleh hafal kan, boleh mencontohi juga akhlak Saidina Abu Bakar ni. Okey.
Okey anak-anak, sampai kat sini sahaja dulu kelas PDPR Sirah bersama dengan Ustazah Fini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dalam topik mungkin kita akan ulang kaji balik kan. Sebab kita dah habis dah belajar. Untuk tahun 5 ni kita kena ulang kaji balik untuk UPKK pula. Kita nak skor UPKK kan. Mudah-mudahan anak-anak berjaya dapat A untuk subjek sirah ni. Okey. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.